السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. Yang saya kasihi seluruh pegawai tadbir surau kita, yang saya sayangi seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Rabbul Izzah, kerana pada malam ni saya dapat sampai ke surau tuan-tuan, surau naik taraf masjid, surau naik taraf Jumaat, macam tu kah? Nah, saya dapat hadir bertemu dengan saudara Islam saya yang lain. Kita sebenarnya adalah sebuah keluarga yang dibina oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikatan syahadatain. Kita ini sebenarnya adalah adik-beradik, dan kita akan berhimpun juga besok di jannah, dalam jannah yang sama. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana Allah masih lagi memberikan kita ruang dan peluang ini untuk berbuat kebaikan. Bukan orang yang tahu dia boleh buat baik, bukan orang yang tahu dia boleh meninggalkan kejahatan. Dalam hidup kita ni banyak perkara yang kita tahu, tapi kita tak mampu buat apa yang kita tahu. Dalam hidup kita banyak perkara yang kita tahu yang ni adalah perkara kejahatan dan kemaksiatan, tapi kita tak mampu meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan itu. Walaupun kita tahu yang ni maksiat, walaupun kita tahu yang ni perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak mampu. Sebenarnya kita terlupa dengan perkataan hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya dan upaya nak buat baik, dan tak ada daya dan upaya nak meninggalkan kejahatan, melainkan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Allah. Dan kita terlupa tentang tarbiyah daripada Allah di dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami meletakkan ubudiyah. Semua orang nak buat baik, rasa nak buat baik ni Allah letakkan dalam hati hamba. Tetapi jangan lupa, kita tidak akan mampu mengangkat dua tangan kita untuk melakukan salat jika tidak dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak akan mampu baca Quran dengan mulut yang Allah bagi secara percuma jika tidak dengan keizinan dan kehendak Allah. Dan kita tak akan mampu melangkah pun kaki kita ke masjid kita, ke surau kita, jika tidak dengan keizinan dan kehendak daripada Allah. Sebab itu Allah didik kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita jangan lupa ni. Sekukuh manalah kita, sealim manalah kita, setinggi manalah kita, sekuat manalah kita, jika Allah tidak mau tolong kita, nescaya kita takkan mampu mengucapkan satu asma' pun daripada asma' Allah. Takkan mampu. Kita takkan mampu. Sebab itu Nabi didik kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita jangan lupa. Hak ni doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi didik kita. Nabi didik kita. Ya Allah, antara perkara yang Nabi minta tolong daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kata apa? Allahumma a'inni. Ya Allah, tolong aku. Nabi minta tolong, tuan-tuan. Siapa kita yang kita tak mau minta tolong dengan Allah Ta'ala? Kita biasa, kita rasa kita mampu buat. Kita rasa kita alim. Kita rasa kita kuat. Kita rasa kita sihat. Tuan-tuan, bukan orang yang alim boleh mai masjid. Bukan orang yang sihat boleh mai masjid. Bukan orang yang kuat boleh mai masjid. Bukan orang yang tahu serba-serbi dia boleh mai duduk di dalam majlis ilmu illa biiradatihi, melainkan dengan kehendak dia. Kalau Allah tak mau, lalu Allah jadikan asbab sehingga kita jauh dengan jalan Allah. Tuan-tuan, kita tanya dari kita, masa muda dulu kita duduk di mana? Masa remaja dulu kita duduk di mana? Kita tak duduk pun dalam rumah Allah. Kita tak ada pun di dalam majlis ilmu pada ketika itu. Dan tuan-tuan, dan kita tak pernah minta pun perkara ini. Lalu dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah pilih kita seorang. Mungkin dengan adanya doa daripada ibu kita, ataupun mungkin adanya doa daripada ayah kita. Masa kita duk hulu hala dulu, masa kita duk di lembah kelalaian dulu, masa kita duk di longkang ghaflah dulu, lalu kemungkinan ada doanya daripada ibu kita, kemungkinan ada doanya daripada ayah kita. Lalu Allah kutip kita dan Allah pilih kita duduk berada di dalam gedung-gedung rahmat dan hidayah taufik daripada Allah. Maka kita kena kata, terima kasih ya Allah. Nabi didik kita dengan doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Nabi minta tolong apa? Satu, ala zikrika, atas ingat kepada engkau ya Allah, supaya aku ni tak jadi orang yang lupa engkau. Tuan-tuan, selalunya bila kita dapat nikmat, kita selalu lupa Tuhan. Bila kita sihat, kita selalu lupa Tuhan. Bila kita kaya, kita selalu lupa Tuhan. Kita kata, harta yang ada di kita ini hasil daripada titik peluh aku. Kita kata, dengan kesihatan yang Allah bagi kepada kita ni hasil daripada penjagaan kesihatan aku.
kita terlupa. Tetapi tatkala kita jatuh miskin waktu itu, baru kita sedar yang kita ada Allah. Baru kita sedar yang harta kita selama ini yang dok ada di tangan kita adalah kurnia daripada Allah. Allah bagi kepada aku harta ini, asbab perniagaan, asbab itu dan asbab ini, tetapi kita lupa tentang apa yang Allah ingatkan kepada kita. Semua nikmat yang ada kat kita ni, yang bagi adalah Allah, jangan lupa. Dan kita suka lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, apa yang terjadi tatkala kita lupa kepada Allah, kita mula sombong dengan dia. Kita sombong dengan ilmu yang ada pada kita. Kita sombong dengan amal ibadat kita. Sebab itu masa kita bodoh dulu, kita tak reti nak bodohkan orang. Tetapi tatkala Allah mula bagi kat kita sikit saja ilmu, kita mula pandai bodohkan orang. Tuan-tuan, asal kita ni bodoh, tuan-tuan. Guru pertama yang ajar kita adalah ibu kita. Inilah guru yang pertama ajar kita. Tetapi kita sering melupakan guru kita yang pertama dalam hidup kita adalah ibu kita, sehingga Nabi memberi ancaman kepada kita, iaitu seksa yang paling awal yang disegerakan di dalam kubur adalah seksa bagi anak yang derhaka. Jangan lupa yang tu. Kemudian Nabi ajar kat kita apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Supaya Nabi kata, tolong aku untuk aku syukur dengan kau. Allah bagi kita semua benda ni. Saya dapat mai sini tuan-tuan, saya perlu syukur dengan, sebab kita jumpa dengan saudara se-Islam saya. Saya bukan nak mengajar tuan-tuan, saya bukan orang pandai. Saya orang bodoh tuan-tuan. Saya tak erti apa pun. Tapi saya datang di surau tuan-tuan ni atas sebab kerana saya nak jumpa keluarga saya. Sebab Nabi kata ada satu hadis tentang syafa'atul muslimin. Orang Islam ni dia boleh bagi syafaat kepada saudara Islamnya yang lain besok di yaumul mahsyar. Ketika mana saya susah besok, tuan-tuan boleh bagi syafaat, minta dengan Allah, ya Allah, aku kenal orang ni, aku kenal Ahmad Rizam ni, aku pernah jumpa dia, ya Allah, dalam satu surau di Taiping dulu, tolong keluarkan dia daripada api neraka engkau, ya Allah. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan orang soleh. Saya ni usaha mai saya nak dapatkan syafaatul muslimin. Tu lah. Ketiga, Nabi minta apa? Wa husni ibadatik, sebaik-baik ibadat. Ya Allah, tolong aku supaya dapat buat sebaik-baik ibadat. Pasal apa tuan-tuan? Kita bukan duduk dalam dunia ni lama pun. Sampai masa kita akan duduk dalam liang lahat. Liang lahat ni yang disebut oleh ulama akhir dunia, awal akhirat. Kalau aku tak boleh nak buat sebaik-baik ibadat, dalam liang lahat besok aku boleh apa? Kalau aku tak boleh, tak ditolong oleh Allah Ta'ala melakukan wa husni ibadatik, besok dalam alam barzah ni aku boleh apa? Tuan-tuan, Allah bagi umur ni, nama dia, Allah bagi modal kat kita. Allah bagi kesihatan ni, tanda dia, Allah bagi modal kat kita. Tapi modal yang Allah bagi kat kita, kita tak guna pakai pada perkara yang sepatutnya kita guna, tuan-tuan. Tuan-tuan, bolehkah orang duk relax saja, tak mau semayang sunat, dia boleh hebat di dalam kubur? Bolehkah tuan-tuan, orang yang Allah bagi dia modal umar, modal kesihatan, modal anggota tujuh yang baik,
Masa yang Allah bagi kepada kita, kita tak guna pada sebaik-baiknya, tapi kita rasa kita besok dalam kubur kita, luah kubur kita terang, kubur kita tak sempit. Bolehkah orang yang masih duk kata orang, mulut yang masih duk buka aib orang, kubur dia ni luah? Bolehkah orang yang masih lagi penuh dengan kebencian di dalam hatinya, yang tak sama langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubur dia ni boleh luah? Bolehkah orang yang masih kan putih hubungan dengan adik-beradik ni masuk syurga? Allah ancam kita. Rahim itu daripada sifatku. Siapa yang memutuskan silaturrahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Tuan-tuan, yang kata ni Allah, bukan saya, tuan-tuan. Saya kata, bolehlah tuan-tuan tak percaya. Tapi kalau Allah yang kata, kita tak mau percaya, siapa kita besok dalam liang lahat? Tuan-tuan, kita mau, kita tak mau, kita masuk kubur, tuan-tuan. Sebab itu Allah bagi tahu kat kita, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat. Saya nak bawa tuan-tuan kita fikir sama-sama. Sebab itu ulama dia sebut kat kita. Apa kata ulama? Innal fikrata ala khamsati awjuh. Hidup ni, tuan-tuan, guna akal kita. Jangan kita fikir hal macam mana aku nak cari duit. Daripada muda sampailah kita dah pencen, sampai kita dah nak masuk liang lahat, akal kita duk guna macam mana aku nak cari reta lagi. Tuan-tuan, malulah dengan Allah. Allah bagi kita umur sampai 60 tahun dan 70 tahun. Kita cuma guna akal kita untuk hidup dalam dunia ni tanpa kita mengira kehidupan kita di akhirat. Tuan-tuan, percaya tak percaya kita mati, suka tak suka kita mati, redha tak redha kita mati, siap tak siap kita mati. Suka tak suka, percaya tak percaya, abang kita dah pi, kakak kita dah pi, mak ayah kita dah pi, kawan-kawan di sekeliling kita dah pi. Apa yang mereka bawa? Mereka tak bawa rumah pun, tuan-tuan. Mereka tak bawa tanah pun. Mereka tak bawa duit pun. Tuan-tuan, kita ada tanah 10 hektar. Ketika saat kematian kita pi tumpang tanah orang. Kita merayu, tuan-tuan. Kita merayu, boleh tak nak kebumikan di qaryah ini? Jika ahli qaryah itu tak terima kita kena pergi minta sedekah lagi di qaryah lain. Tolong, boleh tak? Boleh tak? Dia tanya, ada surat nu, ada surat ni, adakah? Adakah? Ada tak dokumen-dokumen yang kami boleh terima mayat ini? Tuan-tuan, hinanya kita, tuan-tuan. Tapi kalau dalam liang lahat besok, semayang sunat tak ada. Semayang sunat maghrib malah. Semayang sunat isyak malah. Baca Quran malah. Zikir malah. Sedekah kedekut. Kita nak bawa apa dalam liang? Kita nak tunjuk apa dengan Allah Ta'ala besok dalam liang lahat? Saya mati, tuan-tuan mati, percayalah. Saya mati, tuan-tuan mati, percaya. Ketika kita masuk saja dan 7 langkah orang meninggalkan kita dan kita masih dengar kata Nabi, yang mana isteri kita tinggalkan kita, anak kita tinggalkan kita, kawan-kawan kita tinggalkan kita,
tatkala itu datanglah malaikat seperti mana yang kita dengar dalam talqin, tuan-tuan. Wahai fulan bin fulan, akan datang satu makhluk Allah yang akan bertanya kepada kamu, man rabbuka? Kita kata apa dalam talqin itu? Janganlah engkau takut ketika datang seorang makhluk Allah, yakni malaikat yang akan bertanya kepada engkau akan soalan-soalan kubur. Kita kata apa? Jangan takut wahai fulan bin fulan. Dia tanya, siapa Tuhan kamu? Jawab bila Allahu Rabbi. Tapi masa dalam hidup kita suka lawan Tuhan. Allah kata jangan mengumpat, kita mengumpat juga. Allah kata kalau nak senang dalam kubur, buatlah semayang, kumpullah ibadat, jangan duk sembang banyak. Aku bagi mulut ni bukan untuk sembang cerita hal orang. Aku bagi mulut ni supaya hang berzikir, hang ingat aku, hang sebut nama aku, hang cakap terima kasih dengan aku. Tanda hang berterima kasih kepada Allah, kita selalu sebut nama Allah. Tuan-tuan, zikir ni tak susah pun. Kita sebut Allah, 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 Allah. Susah ke sebut Allah, tuan-tuan? Kita dah ingat nama dia. Allah kurniakan kepada kita telinga. Bukan kita mendengar aib orang lain. Bukan kita disuruh mendengar keburukan orang lain. Walaupun Nabi ancam kepada kita, siapa yang mulutnya membuka aib orang lain, telinganya mendengar aib orang lain, keseluruhan amal salehnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bila hari terakhir kita dengar buruk orang? Bulan lepas. Kalau bulan lepas, bermula daripada bulan lepas, amal soleh kita habis. Tuan-tuan, kita jangan belagak dengan Tuhan. Kita tak upaya, tuan-tuan, nak belagak dengan Tuhan. Sebab kita lemah. Kita tak upaya, kita tak kuat, kita nak bergaduh dengan Tuhan. Kita tak kuat. Allah hantar satu makhluk saja, malaikat maut. Rumah kita kunci, tuan-tuan, ada security. Contoh, dia lepas, tuan-tuan. Security kita dia lepas. CCTV kita dia lepas. Tiba-tiba dia duduk di tepi kita ni, tuan-tuan, kita tanya, siapa ni? Dia kata, akulah malaikatul maut. Masa kamu telah sampai. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tak cakap apa. Minggu lepas baru kita kata ke orang. Sampai Allah ajar kita dalam Al-Quran, laula akharatani, boleh tak engkau lewatkan sikit, tangguhkan dulu kematianku ya Allah, aku nak bersedekah ya Allah, aku nak buat amal salah. Dalam As-Sajdah tiap-tiap minggu, tuan-tuan, Allah duk ingat kat kita, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita dok kira, alhamdulillah pagi ni boleh sujud sejadah, dosa ampun, minggu lepas ampun, minggu ni ampun, minggu lepas ampun. Tuan-tuan, hak yang diampun ni dosa kecil, dosa mengumpat bukan kecil dah. Hak diampun ni dosa kecil tau. Dosa kata orang ni bukan dosa kecil.
Tuan-tuan, jangan lupa Allah peringat kat kita tiap-tiap minggu. Besok orang yang dosa dia banyak, dia rasa dia orang baik. Apa Allah kata? Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim. Orang yang dosa dia banyak, Allah kata nakisu ru'usim. Mereka akan sembamkan muka dia ke bumi. Mereka tak mampu nak angkat kepalanya di hadapan Allah besok di yaumul akhirah. Pasal apa? Kita malu dengan Tuhan. Ya Allah, Engkau bagi aku harta, tapi aku tak guna untuk Engkau, ya Allah. Kau bagi aku badan 7 anggota cukup sempurna, tapi aku tak mampu nak buat ibadat kepada Engkau, ya Allah. Aku masih malas lagi. Lalu aku salahkan itu dan aku salahkan ini. Aku salahkan itu, aku salahkan masa, aku salahkan kerja, aku salahkan ini. Ya Allah, Kau bagi aku sihat, aku guna pada perkara yang tak ada kena-mengena pun dengan agama. Kita cakap di hadapan Allah masa itu. Rabbana absarna wa sami'na. Tuhan, kami dah lihat apa yang mana syurga, mana neraka. Wa sami'na, kami dah dengar elok-elok jeritan ahli neraka pada ketika itu. Lalu kita kata dengan Allah, farji'na, ya Allah, boleh hidupkan kami balik, pulang balik kami kat dunia. Allah kata, aku bagi kat hang peluang 70 tahun, hang buat apa? Hang lupa. Hang baru balik daripada dunia, baru mai daripada dunia. Nak buat apa? Nak balik-balik kepada dunia. Kita kata dengan Allah, na'mal salihah, kami dah buat amal salih, ya Allah. Inna muqinun, kami dah yakin, dah percaya dah. Kami betul-betul percaya dah. Sampai ayat sujud, tuan-tuan, pagi Jumaat. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Orang yang percaya dengan ayat kami, kata Allah. Orang yang percaya dengan Al-Quran, Allah kata, mereka akan buat apa ketika mereka mendengar berita-berita tentang neraka? Ketika itu hati mereka mula takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah peringatkan tentang perkara-perkara akhirat, hati dia mula rasa takut dengan Allah. Ya Allah, aku tak mampu menghadapinya. Tolong aku, ya Arhamar Rahim. Ketika dia mendengar peringatan syurga, dia rasa ingin nak masuk syurga. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bila hari terakhir kita teringin nak masuk syurga? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Bila hari terakhir kita teringin nak masuk syurga? Tak ada langsung. Jaga-jaga, tuan-tuan. Jaga-jaga. Kubur ni benar. Akhirat itu benar. Mizan itu benar. Titian sirat itu benar. Neraka itu benar. Syurga itu benar. Langsung tak ada dalam hati kita, dalam hidup kita, ingin nak masuk syurga. Tuan-tuan, ada satu orang sahabat, dia fikirkan tentang syurga ni sampai dia menangis, sampai dia sakit. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, besok di sana boleh tak aku jumpa dengan kau, ya Rasulullah? Rasulullah tanya kat dia, sahabat ni memang tak pernah dia miss datang masjid.
semayang dengan Nabi. Tapi satu hari Nabi tengok dia tak ada. Nabi mesti tengok dia. Nabi kata, mana kawan kita ni? Mana sahabat kita ni? Sahabat-sahabat lain kata, sakit ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, tak apa lepas semayang ni, aku nak pergi tengok dia. Pergi tengok dia. Pergi ziarah dia. Rasulullah pergi tengok. Pergi tengok tentang Rasulullah tanya, Han sakit kan? Sakit apa? Dia kata, saya ni 2-3 hari ni duk fikir, besok dekat akhirat, kalau saya tak boleh jumpa engkau ya Rasulullah, apa nasib saya? Dia fikir tu tuan-tuan, sehingga kan dia sakit. Dia fikir, besok kalau kat sana saya tak boleh jumpa engkau ya Rasulullah, sampai sakit tuan-tuan. Saya nak tanya, kita pernah tak sakit sebab rindu sangat kat Rasulullah? Tuan-tuan, kita nak balas apa? Kita dapat nama Islam ni daripada pengorbanan Nabi. Kita nak belagak apa? Kita dapat nama Islam, kita dapat semayang pada malam ini hasil daripada patahnya gigi Nabi. Kita boleh sebut Allahu Akbar ini hasil daripada tumpahnya darah Nabi, darah yang daripada tubuh Nabi ke bumi Taif, di bumi Madinah. Kita boleh sebut kalimah Allahu Akbar, kita boleh sebut, kita boleh kenal Al-Quran. Hasil daripada pengorbanan Nabi. Apa pengorbanan kita pada Nabi, tuan-tuan? Apa pengorbanan kita pada Islam? Kita nak semayang sunat, dia maghrib pun tak mampu. Kita nak cakap apa? Kita nak semayang sunat Isyak, nak semayang ba'diyah Isyak, sampai hari ini kita gagal bangun malam. Walaupun tiap-tiap minggu Allah ingat kat kita, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, kata Allah dalam surah As-Sajdah. Tapi kita tak mampu, tuan-tuan. Walaupun Allah kata orang beriman ni, dia 2/3 pagi dia akan munajat kepada Allah, dia akan bangun, dia akan minta dengan Allah, dia akan minta tolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak belagak, tuan-tuan. Orang beriman ni tak belagak. Sebab itu pada ayat sujud Allah ingat kat kita, kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Mereka yang boleh gunakan semua yang Allah bagi kat dia ni, sujud, taat dengan Allah, bertasbih, bertahmid, mereka di kalangan orang yang tak sombong dengan Allah. Jadi ulama, tuan-tuan, dia suruh kita guna akal kita ni, bukan semata-mata untuk kehidupan dunia ni. Dunia ni ada had masa, akhirat besok tak ada had masa. Dunia ni ada had masa, 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Akhirat tak ada had masa. Allah kata, khalidina fiha abada. Kalau kena azab, terus sampai bila-bila. Tuan-tuan, saya tak tahu kalau ada yang mampu menghadapi neraka Allah. Tapi saya tak mampu, tuan-tuan. Saya nak duduk neraka Allah. Allah baru bagi kat kita sakit gigi saja. Satu urat daripada tubuh kita Allah usik, tuan-tuan. Yang ni urat gigi. Kita dah tak mampu dah untuk menghadapi sakit itu. Maka neraka Allah ini bukan satu urat daripada gigi. Seluruh urat dalam tubuh kita akan rasa sakit. Begitulah antaranya awal azab yang Allah tunjukkan kepada kita, iaitu kesakitan sakaratul maut.
Nabi kata sakitnya mati ni. Sakitnya mati ni, Nabi kata. Tapi kalau kita tak percaya mati ni sakit, tak apalah, kita lalulah. Kalau kita tak percaya apa yang Nabi kata mati itu sakit, kita lalulah. Nabi pesan dekat kita, Nabi kita kata sebanyak mana kita kasih dan sayang kepada dunia, maka sebanyak itulah keperitan dan kesakitan serta kebinasaan dan kepedihannya mati, kata Nabi. Maka tuan-tuan, mulai hari ini kita janganlah duduk pada takut yang lama, pada tempat yang lama. Kita berubahlah. Saya berubah, tuan-tuan pun sama-sama lah. Kita sayang abang kita, kita sayang adik-adik kita, kita sayang keluarga kita. Tuan-tuan, kita tak mau kita masuk syurga, tapi abang kita duduk dalam neraka. Kita tak mau kita masuk syurga, tapi kakak kita diseksa oleh Allah. Kita tak mau kita masuk syurga, tetapi adik kita diazab oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan ulama, so kita guna akal untuk kita berfikir tentang akhirat itu sendiri. Antara yang disebutkan oleh ulama, benda apa yang suruh kita ni kena fikir. Pertama, fikratun fi ayatillah yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Ulama suruh kita fikir tentang kebesaran-kebesaran Allah. Betul kata Syekh Al-Hafni, berfikir tentang perkara yang Allah ciptakan dan Allah tunjukkan kepada kita tentang tanda kebesarannya. Khususnya kena fikir tentang sakaratul maut, seksa kubur, perkara yang menjadi ketakutan yaumul qiyamah. Tuan-tuan, mati ni Allah yang cipta. Yang mau kita mati Allah. Yang mau kita hidup Allah. Kita semua tahu sifat pada Allah, yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Hari ini saya hidup sebab Allah mau saya hidup, bukan sebab saya mau hidup, tuan-tuan. Tuan-tuan hidup pada malam ni sebab Allah masih mau kita hidup, bukan kita yang mau hidup. Kita kena fikir, Allah beri kita peluang untuk hidup, kita buat apa dengan kehidupan kita? Makan, minum, tidur, cari duit, tu saja. Kemudian masuk syurga, terlalu mudahnya untuk masuk syurga, tuan-tuan. Bulan ni bulan Isra Mi'raj, kita dengar lagi cerita Isra Mi'raj. Nabi pergi tengok neraka, Nabi pergi tengok syurga. Tapi apa jadi kesan dalam hati kita? Maka sebab itu ulama, ia kata dekat kita, ketika kita tafakkur tentang kebesaran Allah, waktu itulah kita diberikan oleh Allah ketauhidan dan keyakinan. Apa guna tauhid? Apa guna yakin? Maka ulama dia tunjuk kat kita, orang yang mempunyai tauhid dan yakin ini, tuan-tuan, pertama, dia akan tentram dalam mengharap janji Allah. Hati dia tenang sebab dia percaya janji Tuhan. Orang yang mentauhidkan Allah dan orang yang yakin kepada Allah, Allah kurniakan kepada mereka ini sakinah. Sebab janji Allah ni tak mungkir, tuan-tuan. Allah tak pernah mungkir janji. Hak yang mungkir janji ni kita. Allah kata yang tu Allah bagi. Allah kata,
Orang yang melakukan amal ibadat, amal saleh, buat baik dalam dunia, Allah kata aku bagi syurga. Tapi orang yang masih duk degil lagi, duk buat maksiat lagi, tuan-tuan, kita memang sembahyang, puasa Rejab, tapi sifat mazmumah yang dah ada kat kita selesai lagi. Tuan-tuan, sifat mazmumah ni dosa ke pahala? Tuan-tuan, kita mengaji bukan supaya duk halwa telinga dah. Imam Ghazali dia sebut dekat kita, semakin mengaji, kalau ilmu tu jadi manfaat, kata Imam Ghazali, semakin kita tahu, semakin kita jadi takutkan Allah. Tuan-tuan, orang alim ada dalam neraka. Kita takut tak dengan Tuhan? Semakin takut tak kita dengan Allah ni tadi? Kita mengaji dah 20 tahun dah. Ketika kita jatuh kepada perkara maksiat, jadi apa? Kita duk hasad lagi tak? Kita duk dengki lagi tak? Kita duk bergaduh tak sama-sama kita? Tuan-tuan, berselisih pendapat tak apa. Tetapi membenci di antara sesama Islam ini tak dibenarkan. Tuan-tuan, sebab tu kita ada 4 mazhab, betul tak? Pasal apa ada 4 mazhab? Sebab selisih pendapat. Tapi kita yang mazhab Syafi'i ni pernah bergaduh tak dengan mazhab Maliki? Pernah bergaduh tak dengan mazhab Hanafi? Pernah bergaduh tak dengan mazhab Hanbali? Allah didik kita. Pendapat kita takkan sama. Tapi Allah larang kita bergaduh sesama kita. Membenci sesama kita. Nabi tak pernah ajar kita benci saudara Islam yang lain. Nabi suruh kita berkasih sayang, tuan-tuan. Nabi suruh kita kasih sayang. Sampai Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada sifat kasih sayang, Nabi kata, la yurhamu. Dia tidak berhak mendapat rahmat Allah. Tuan-tuan, kita ni kalau tak ada rahmat Allah, kita susah, tuan-tuan. Kita akan susah dunia akhirat. Kedua, apa yang kita kena fikirkan? Apa kata ulama? Wa fikratun fi ala illah yatawallad minha mahabbat wa syukru. Berfikir tentang anugerah Allah, maka akan menghasilkan kasih dan syukur. Tuan-tuan, Allah bagi kita anugerah ni terlalu banyak. Sampai Allah sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tak dapatlah kita hitung banyak sangat. Nak hitung satu-satu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ketika kita melihat akan anugerah daripada Allah, waktu tu akan lahir dalam diri kita. Kita mula sayang kat Tuhan. Sayang Allah. Kita mula syukur dengan Allah. Macam mana kita tak boleh sayang Tuhan, tuan? Kita tak mati lagi. Nabi dah cerita besok kubur macam mana. Tuan-tuan, kita tak sampai lagi. Nabi dah sebut kat kita perjalanan dunia ni daripada mula sampai akhir. Nabi sebut kat kita, jaga-jaga, kalau sampai macam ni jadi dah. Kalau sampai waktu ni macam ni jadi dah. Kalau sampai macam ni jadi dah. Tuan-tuan, Turki, Syria, Mesir, baru-baru ni kan gempa bumi.
Gempa saja-saja kata tuan. Nabi beritahu dah 1400 tahun dulu. Nabi kata, esok bila hampir nak kiamat, akan berlaku gempa bumi. Nabi kata, kerap berlaku gempa bumi. Sat-sat gempa bumi. Sat-sat gempa bumi. Nabi kata, besok apabila hampir saja nak kiamat, Nabi kata, kerap berlakunya gerhana bulan dan gerhana matahari. Tuan-tuan, kita patah balik 30 tahun dulu. Patah balik 35 tahun dulu. Gerhana matahari jadi berapa tahun sekali? Lah, tiap-tiap tahun. Saya bukan cerita pasal gerhana, tuan-tuan. Saya cerita dunia ni dah tenat. Saya tak cerita pasal gempa bumi, tuan-tuan. Saya cerita dunia ni dah akhir. Saya bukan nak bagi tahu tuan-tuan yang dunia ni nak akhir, tapi saya nak bagi tahu dunia ni dah akhir, tapi kita tak berubah pun. Walaupun dunia ni dah nak dihancurkan oleh Allah, kita tetap tak berubah. Duk macam tu juga. Sombong lagi dengan Tuhan. Duk hasad, dengki, duk bergaduh pasal reta pusaka tak habis-habis. Yang duk bergaduh ni dah nak mati lah. Maaf tuan-tuan, saya bercakap ni saya minta maaf. Lepas raya ni nak main Rejab, Ramadan, Syawal. Main Syawal besok ada raya haji. Isu pembahagian daging korban sampai lah tak selesai. Yang ambil ni siapa dah? Orang semayang, orang tak semayang. Yang duk khianat ni siapa? Yang duk khianat daging korban ni, orang puasa Rejab tak puasa Rejab. Orang puasa Ramadan tak puasa Ramadan. Yang nak buat kerja ni siapa? Yang nak balas daging orang ni siapa? Yang nak buat kerja ni siapa? Jika kita, maka setiap tahun kita makan daging yang haram. Jika mana berlaku ke atas kita, maka Nabi pesan kepada kita, jika mana ada perkara yang haram masuk di dalam perut-perut kita, nescaya amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf tuan-tuan, saya katakan ni, yang duk balas ni orang semayang, yang duk balas ni orang masjid, yang duk balas ni orang pakai kepiah, yang duk balas ni orang sakit darah tinggi, tuan-tuan. Maaf tuan-tuan, kalau dengan daging korban kita gagal, bolehkah kita berjaya dengan fitnah Dajjal besok? Sepatut kita boleh satu beg, kita boleh balas sampai 2-3 beg. Boleh husnul khatimah tuan-tuan. Saya nak cakap ni, boleh husnul khatimah kah? Kalau setiap tahun kita memakan bahagian orang lain, bolehkah Allah kurniakan kepada kita husnul khatimah? Kalau kita tak boleh berhenti perkara ini, bermakna kita gagal sehinggalah saat kematian kita. Kita balik, kita bawa daging tu ke rumah dan anak isteri makan daripada hak orang lain. Dan kita suka memakan dengan keadaan yang gembira, walhal bukan daripada bahagian kita. Kita kenyang atas bahagian orang lain. Tuan-tuan, saya cerita ini bukan sebab dunia, tetapi saya cerita ini sebab akhirat. Kalau dalam hati kita langsung tidak ada ketakutan kepada akhirat, maka teruskanlah. Kalau dalam hati kita tidak ada ketakutan langsung dengan neraka dan azab Allah,
maka teruskanlah akan perbuatan-perbuatan tersebut. Tetapi jika ada di dalam hati kita, walaupun sebesar zarrah, akan ketakutan azab daripada Allah, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Allah kata orang yang fasik ini Allah akan lemparkan ke dalam neraka Allah. Ketika kita meniti titian siratal mustaqim, maka malaikat sambar kita dan dia campak kita ke dalam nerakanya. Lalu kita terkejut, kita dengan suara yang terlalu takut, kita kata Allah. Tubuh kita jatuh ke dalam neraka Allah, lalu kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah? Kita masuk dalam neraka, lalu tindak balas kita. Kita kata, Allah kata kat kita, Allah cerita kat kita, kullama aradu an yakhruju minha, kita usaha panjat tembok neraka Allah. Ketika kita nak hampir sampai kepada tembok neraka Allah, lalu malaikat yang menjaga neraka Allah u'idu fiha, dia tolak kita kembali ke dalam neraka Allah. Lalu malaikat itu berkata, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakan azab neraka Allah. Dulu kamu tak percaya neraka ni sakit, dulu kamu tak percaya neraka ni panas, dulu kamu tak percaya masuk saja kena api lalu lebur tubuh badan, daging kita, tulang kita semua lebur, kata Nabi. Lalu Allah jadikan kita semula lebur lagi, jadi lagi, lebur lagi, jadi lagi, lebur lagi, jadi lagi, lebur lagi, jadi lagi, sehingga tak tahu berapa kali, berapa juta kali, berapa lama kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita kena seksa macam tu lah, tuan-tuan. Kita kena seksa macam tu lah. Kita pun lapar, kita minta dengan Allah, ya Allah, kami ahli neraka ni lapar, ya Allah. Allah bagi kat kita makan buah zakum, tuan-tuan. Masuk saja dalam mulut kita, maka putus segala usus-usus kita, hancur perut kita, tuan-tuan. famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Tuan-tuan, kita semua dah lama, dah tua. Saya pun dah tua, tuan-tuan pun dah tua. Kalau kita tak mau berubah daripada Allah, kita akan rugi sangat besok kat sana. Kita akan menangis di hadapan Allah, kita akan merayu di hadapan Allah. Pada masa tu tak guna dah, tuan-tuan. Jadi setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan, pada ketika itu kita mula sayangkan Tuhan. Ketiga, saya nak berhenti dah. Wa fikratun wa'adillah yatawallad minha rughbah, yatawalladu minha raghbatu, iaitu fikir tentang ancaman Allah. Allah ancam kita. Tuan-tuan, satu hari saya tengok satu video orang yang menulis akan mushaf Al-Quran di Madinah. Dia lah menulis dengan tangan dia, tuan-tuan.
Dia tulis baru kilang Quran cetak yang mushaf kita di Masjid Madinah tu. Dia ada hasil tulisan tangan. Lah umur dia 84 tak silap lah. Tua lah. Jadi orang interview kat dia. Tentang pengalaman dia menulis Al-Quran. Dia kata, ketika saya menulis tentang ayat-ayat syurga, dia kata, masa dia tulis tentang ayat-ayat syurga, tangan saya ni, dia kata, saya tak mau berhenti untuk menulis Al-Quran ni. Ni yang kita duk kata Quran ni mukjizat kan. Dia kata, sewaktu saya tulis ayat tentang syurga Allah, saya rasa saya tak mau berhenti. Dia kata, duk tulis saja. Dia jalan tak palakat. Dan setiap kali saya menulis tentang ayat-ayat neraka Allah dan ancaman daripada Allah, saya akan menangis dan tangan saya akan menggeletar, kata dia. Ni dia tulis beberapa versi dah, bertulis beberapa siri dah tuan-tuan, bukan sekali tulisan dia. Setiap kali dia tulis Al-Quran, dia akan rasa macam tu. Setiap kali dia akan buat, dia minta untuk menulis balik Al-Quran, tuan-tuan, untuk cetakan yang baru, dia akan rasa yang sama. Tuan-tuan, tu baru tulis. Kita baca Quran, kita rasa apa? Maaflah nak, kalau bulan Ramadan baca Quran rasa apa? Rasa akan pelekat lah. Maaf cakap, bila masa kita baca tentang ayat neraka, kita menangis. Bila masa kita baca tentang ayat syurga, kita rasa, ya Allah, teringin aku nak masuk syurga, ya Arhamar Rahim. Bila masa? Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya lah. Tuan-tuan, kenapa saya cakap macam ni? Jawapan kita, itulah jawapan kehidupan kita dekat akhirat. Allah sebut macam tu kan? Bahawasa orang yang beriman itu, apabila disebutkan nama Allah, hati dia gemetar. Dan apabila dibacakan ayat Allah atas mereka, bertambah iman dia. Ada tak tanda tu kat kita? Ni bukan saya kata, Allah kata. Allah kata bahwasanya orang mukmin itu, orang mukmin tu kata Allah, apabila dibacakan tentang, diingatkan, disebut tentang nama Allah, hati dia mula takut. Saya tanya, tuan-tuan tanya, bila masa kita sebut nama Allah, hati kita mula rasa kecut dengan Allah. Bila kita sebut nama Allah, bangun tengah malam, kita sebut nama dia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam hati kita duk sebut, sampailah, ya Allah, aku masih degil lagi dengan kau, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, nikmat engkau aku ambil, kau bagi harta aku ambil, kau bagi sihat aku ambil, engkau bagi semua aku ambil, tapi aku tak mampu balas nikmat yang kau telah berikan kepada aku. Ya Allah, makan, minum, aku ambil setiap hari. Aku rakus dengan keduniaan ini, tapi aku tak mampu balas segala nikmat yang kau beri kepada engkau untuk sujud kepada engkau. Sehingga hari ini aku gagal bangun malam. Sehingga hari ini aku gagal gunakan mulut aku ini untuk sebut nama engkau, ya Allah. Sehingga hari ini
Aku gagal gunakan segala anggota yang 7 ini untuk sujud kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Kita sebut nama Allah, ya Allah, boleh tak kau tolong aku ya Arhamar Rahimin? Ya Allah, boleh tak bantu aku untuk aku berjaya di dunia dan di akhirat? Ya Allah, supaya aku tidak menjadi orang yang lalai seperti mana yang kau sebutkan dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Celakalah orang yang hidup dia pulun dunia tak berhenti-henti langsung. Ibadat malah, buat baik malah, duk bergaduh sampai lah. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah orang usung badan dia ke kubur. Apa salah dia, tuan-tuan? Tuan-tuan, dengan Allah ini terlalu mudah. Kita bangun tengah malam, kita bercakap dengan dia. Guru saya ni, tuan-tuan, dia didik saya. Dia pesan kat saya. Dia kata, hang kalau selalu sangat mengadu dengan orang, orang menyampah dengan hang, orang meluat dengan hang, orang benci dengan hang. Tapi setiap malam kalau hang mengadu dengan Allah, aduhai dengan Allah Ta'ala, Allah cukup sayang dengan hang. Dia kata kat saya macam tu. Dia kata jangan duduklah mengadu dengan orang ni. Apa-apa pun hang cakaplah dengan Allah. Hang mengadulah dengan Allah. Ada masalah apa, hang mengadulah dengan Allah. Dia sampai dia kata kat saya macam tu. Tak ada teman dan sahabat yang terlebih baik melainkan berteman dan bersahabat dengan Allah. Mengadu dengan Tuhan, cakap dengan dia. Tak ada siapa tahu, tuan-tuan, kita mengadu hai dengan Allah. Allah didik kita. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf banyak-banyak atas segala kelemahan saya dan kejahilan saya. Dan malam semalam di masjid, saya tak apa ingat nama masjid tu. Masjid Batu 14. Batu 4 Kamu Pasir. Saya ada baca ayat surah Al-Mu'minun 115, tapi saya tersilap. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Jadi saya tak baca, saya tertinggal la tu. Tapi saya sebut ayat yang betul dan surah yang betul. Kenapa, tuan-tuan? Kalau ada apa-apa masalah, tuan-tuan bacalah banyak-banyak ayat tu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Tuan-tuan baca banyak-banyak. Selesai, insya-Allah. Saya suka bercakap ni bukan atas dasar ilmu, apa yang saya tempuh dan saya lalu. Dan itu yang saya buat, tuan-tuan. Dan tuan-tuan baca afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Dan tuan-tuan serah dengan Tuhan. Tuan-tuan baca ayat wa tawakkal, tapi ayat ni saya lupa ayat berapa. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dalam Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah akan selesaikan masalah, tuan-tuan. Tapi jangan baca saja zikir, ikut janji Tuhan. Ada orang jumpa saya, ustaz,
saya nak selesai masalah saya macam mana? Allah tunjukkan kita dalam Quran. Selain daripada zikir, Allah tunjukkan kita. Apa dia? Dalam ayat 1000 dinar. Jangan lupa. Bukan baca ayat 1000 dinar tuan-tuan, tapi beramal dengan dia. Beramal ni jadi wirid kah? Bukan. Allah sebut dalam Quran dalam ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takutkan Allah, lalu Allah selesaikan segala masalah dia. Kalau ada masalah, tengok diri, apa maksiat yang masih aku buat, selesaikan. Sebab Allah janji dekat kita, semakin kita takut, maka Allah selesaikan masalah kita. Kedua, apa janji Tuhan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kurniakan kepada kita rezeki yang kita sendiri tak sampai pada akal. Kalau kita mau dua perkara tu, tengok takwa kita. Apa dosa yang aku dah buat? Lalu orang tanya, Ustaz, saya jatuh bangun tak apa ke? Yang ni kesungguhan kita untuk jadi orang baik. Kita jatuh kepada dosa dan maksiat, kita taubat, kita jatuh taubat, maka dengan kesungguhan ni mudah-mudahan Allah tengok kita, lalu diberikan kita kekuatan dan pertolongan untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jadi saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya ambil masa 1 jam lebih. Minta maaf lah. Minta maaf semua orang lah. Saya minta maaf semua. Saya minta ampun pada semua. Sebelum saya tutup tuan-tuan, pertama saya minta tolong tuan-tuan, tolong doakan saya, isteri dan anak-anak saya, menantu saya, cucu saya. Mudah-mudahan kami dapat jadi orang saleh dan dapat mati dalam keadaan seperti mana Allah matikan orang saleh, dan kami dapat sama-sama selepas kematian kami seperti mana, ya, bersama-sama dengan orang saleh. Saya minta yang tu. Yang kedua, tuan-tuan tolonglah doakan saya supaya Allah bagi kat saya husnul khatimah. Yang tu. Ya. Tuan-tuan orang lama, orang banyak beramal, banyak baca Quran, Allah makbulkan doa tuan-tuan. Mana pun saya pergi, saya akan minta benda yang sama. Tuan-tuan tolong sebut nama saya sekali pun tak apalah. Ya Allah, berikan kepada Ahmad Rizam tu husnul khatimah. Saya mau yang tu ya tuan-tuan. Saya minta Allah terima saya waktu saya balik jumpa dia. Yang tu saya. Bila Allah nak matikan saya, ya, saya terima. Besok kah, minggu depan kah, bulan depan kah, 5 tahun lagi kah, saya terima. Ya, saya terima. Tapi saya minta biarlah pertemuan saya dengan Rabbul Izzah, pertemuan saya dalam keadaan husnul khatimah. Saya minta yang tu lah. Sebab saya bukan orang baik tuan-tuan. Saya bukan orang baik, saya orang jahat. Lepas itu saya mohon doa daripada semua orang. Saya minta semua doa. Doa pangkat pak saya, pangkat mak saya, pangkat abang saya, pangkat adik-adik saya, pangkat kita hak sebaya. Saya 54 tahun tuan-tuan umur saya. Ya. Jadi saya minta yang tu ya. Tuan-tuan tolong doa saya. Nah, sebab saya kenal siapa saya. Tuan-tuan tengok daripada kuliah saya ya. Tuan-tuan kata saya orang baik. Saya malu sebenarnya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok daripada serban saya tak pakai tuan-tuan. Tuan-tuan tengok daripada jubah saya tak pakai tuan-tuan. Abdullah bin Ubay pun dia pakai jubah dan serban pada zaman Rasulullah SAW. Tapi dia mati dalam keadaan nifak. Yang tu saya cukup takut. Lepas tu saya minta semua orang tolong doakan saya. InsyaAllah nah. Kemudian yang kedua, tolong doakan madrasah kami. Saya ada 3 madrasah seperti mana yang disebut oleh pengurusi majlis kita. Yang mana 2 di Selangor, salah satu di Kuala Terengganu. Kenapa saya minta tolong doa tuan-tuan? Saya buat madrasah tak macam orang lain. Madrasah kami, satu berumur 40 tahun, yang satu lagi umur dia, satu umur 41, satu dia umur 25 tahun. Dan satu lagi di Kuala Terengganu tu kami dalam proses pembinaan. Lah tengah buat surau, dan surau tu lebih kurang dalam 11,000 kaki persegi, dah hampir 80% siap. Saya minta tolong doa tuan-tuan. Tolong doa. Saya tak buat macam orang lain. Saya tak ambil yuran pun. Yuran pelajar saya tak ambil. Makan, minum pun semua saya tak ambil. Ya, nak bagi-bagi tak bagi sudah. Sampai ke sudah tak bagi.
Nah, itu melawak hujung-hujung lah. Ya, memang saya buat macam tu 41 tahun dah tuan-tuan. Dari zaman almarhum, dan sekolah yang saya buka sendiri dah 25 tahun. Jadi makan kami masak, asrama ada, semua ada. Ya, sebab apa? Sebab kami buka sekolah ni nak tolong orang. Bukan atas dasar apa. Sebab saya pegang janji saya dengan guru saya. Guru saya pesan kat saya macam tu. Dia kata, Nizam, Ahmad, hang buka sekolah satu ya. Hang buka sekolah tidak kerana apa-apa atas yang bersangkut paut dengan keduniaan. Kalau atas dasar keduniaan, antara engkau dengan aku putih, dia kata. Sampailah saya ingat tuan-tuan, guru saya nak meninggal ni. Sampailah saya ingat, guru saya dah tak ada dah tuan-tuan. Guru saya di antara guru yang dulunya dia mengajar di Masjidil Haram, ya, iaitu Syekh Husin Suraj. Ya, saya panggil Baba Sin Suraj. Jadi sampailah saya ingat akan perkataan itu, maka jangan ada campur langsung dan niat langsung urusan keduniaan. Kalau ada sikit saja lencong saja daripada hal keduniaan, putih hubungan hang dengan aku. Tuan-tuan, seorang murid paling dia takut bila dia putih hubungan dengan guru dia. Sebab apa? Sebab murid dengan guru ni sama dengan anak dengan pak. Ni ulama sebut muallimuka kawalidik ati amrahu wajis amamahu bi adabin wa ihtiramin. Kita kalau pak kita atau mak kita dia kata, mulai hari ni aku tak mau mengaku hang anak aku. Pak kita cakap macam tu, tuan-tuan, luluh hati kita. Luluh hati kita. Ya tuan-tuan. Kita rasa macam hidup ni tak pakai. Betul tak? Mak kita kata, mulai hari ni hang aku tak mengaku hang anak aku. Tuan-tuan, kita rasa hidup kita ni tak pakai ya. Macam itulah seorang murid dengan guru. Jadi tuan-tuan tolong doakan, yang mana, ya Allah, tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh dana pembinaan, khususnya saya tengah nak kumpul sikit dana sejumlah 109,000. Saya bukan minta duit tuan-tuan tak, saya minta doa. Tuan-tuan tolong doa saya. Untuk kami membayar penukaran status tanah daripada pertanian kepada pembangunan pendidikan. Sebab tanah tu kami tukar status, semua melancarkan pembangunan yang akan datang. Sebab tanah saya tu tanah madrasah tu di tepi jalan utama Kuala Terengganu, Kelantan. Ya, jadi tuan-tuan tolong, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan-urusan tu. Ya, saya bukan minta duit tuan-tuan, saya tak ada buat kutipan apa-apa, tuan-tuan jangan risau. Ya, tuan-tuan nak muka com lah tu. Tahu, Ustaz kata nak cerita pasal sekolah ni, saya pergi buat kutipan tak. Saya pun tak minta apa-apa, saya minta tuan-tuan tolong doa. Ya, jalan mana, saluran mana, saya serah dengan Allah Rabbul Izzah. Saya serah dengan Allah. Saya serah dengan dia. Ya, baik, setakat ini saya wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jadikan asbab majlis pada malam ini ya arhamar rahimin. Majlis kami menyebut-nyebut namamu dan menyebut-nyebut nama akan kekasihmu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi asbab kami mendapat sedikit daripada rahmatmu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk melakukan kebaikan dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkan kejahatan dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, sakibaki umur kami yang kami tak tahu bila masanya Engkau panggil untuk kami bertemu dengan Engkau ya Allah. Jadikan peluang yang sedikit ini kami dapat buat baik ya arhamar rahimin, dengan sebaik-baik ibadah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah dapat meninggalkan segala kejahatan dan perkara yang Engkau benci atas kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ini peluang yang tak akhir pada kami ya arhamar rahimin, maka Kau tolong terima semua amal saleh kami ya Allah. Ya Allah,
Kami bukan tidak mahu untuk melakukan kebaikan dan ketaatan serta ibadat kepada Engkau, tetapi kami tak kuat, ya Allah. Berilah kami kekuatan, ya Allah. Bantulah kami untuk melakukan kebaikan dan ibadah ke hadrah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Sehingga biarkan saat kematian kami di dalam ibadah dan berbuat taat kepada Engkau, ya Allah. Dan jangan Kau jadikan saat kematian kami ketika kami sedang melakukan kejahatan dan kemaksiatan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kurniakan atas kami husnul khatimah. Pimpinlah lisan kami dan lidah kami untuk menyebut nama-Mu, ya Arhamar Rahimin, ketika kami sakaratul maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.